A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, untuk orang-orang yang berada di Qatar dan Dubai sebab dia baru bangun tidur, ya. Jadi alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini sahabat-sahabat yang dimuliakan, kita sama-sama dalam majlis ilmu, dan kita nak menuntut ilmu merupakan satu kekuatan dalam jiwa kita. Jadi ilmu ini dia makanan dua benda, akal dan juga jiwa. Jadi bila kita menuntut ilmu, itulah satu kelebihan yang sangat penting dan juga utama, ya. Jadi berbanding pada makanan-makanan lain seperti nasi ke, kan, ataupun makan angin ke, kan. Tapi makanan yang lebih utama adalah ilmu. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi, tajuk kita pada hari ini dari untuk 1 jam setengah, kita akan membicarakan berkenaan dengan darah wanita. Okey, bila kita sebut darah wanita, wanita ini sebagai Muslim, sebagai Muslimah, kita sangat-sangat beruntung dan kita terhutang budi, khususnya kepada para ulama lah, para ulama, para ilmuwan, kerana mereka mengupas dengan begitu terperinci berkaitan tentang bab darah wanita ini, ya. Kita tahu daripada lisan dan juga tulisan, ya, Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga Imam Nawawi, ya. Dalam mazhab Syafi'i itu sendiri ada banyak ramai ulama yang bantu kita ini untuk memahami urusan yang berkaitan tentang darah. Bagi wanita ini, tidak kurang dalam hidup dia itu, dia akan menemui atau dia mendengar 5 jenis darah. 5 jenis darah. Apakah dia darah tersebut? Yang pertama, yang biasa datang, yang biasa ziarah kita, boleh jadi kawan karib kita, iaitulah darah haid ataupun haid. Kita panggil haid ataupun menstrual, menses, yang panggil period pun ada, kan. Datang bulan pun ada, apa-apalah yang sewaktu dengannya. Okey, itu haid yang pertama, dia memang kerap datang, melainkan waktu menopause. Jadi menopause tu kita dah bincang dah, kan, pada sesi sebelum ini. Jadi yang ini berkenaan dengan normal wanita, wanita yang biasa dan sihat, ya. Jadi dia biasanya akan kedatangan period sebulan sekali. Okey. Kemudian yang kedua, darah yang kita kenal sebagai darah nifas. Jadi darah nifas ini adalah darah yang keluar selepas proses kelahiran ataupun selepas proses melahirkan. Kenapa ya saya ada dengar bunyi-bunyi macam orang buat kerja construction? Memang betul, saya sekarang ini berada di pejabat Ariaf Thaibah dan ada orang buat construction sebelah. Betul-betul, jangan perbetulkan kalian punya speaker ke apa ke, sebab memang betul tempat saya ni yang dekat dengan construction, dan hari ini kita ada proses pembukusan buah kurma di HQ ni, jadi memang akan dengar lah. Okey, so seandainya tak dengar, tak jelas, cuba bagi tahu saja dekat ruangan komen ataupun ruangan chat. Jadi sahabat-sahabat nanti boleh panjangkan lah, ambillah komen daripada Facebook tu, tolong share. Jadi saya nampak di sini, okey, message di sini. Seandainya kalau ada apa-apa, saya akan ulang balik lah, ya, kalau tak faham. Okey, kita pergi ke darah yang mana tadi? Darah nifas, ya. So darah nifas ini adalah darah yang keluar selepas proses kelahiran. Jadi keluar sahaja anak, selepas keluar anak itu dipanggil darah nifas. Okey, nanti saya akan terangkan satu persatu daripada sudut perbezaan dia, tempoh, ya, kemudian cara kita membersihkan diri dan sebagainya lah. Okey. Yang ketiga, darah yang mengiringi anak semasa kita bersalin. Jadi bila kita bersalin, semasa, ini semasa. Nifas tadi selepas. Tapi semasa kita melahirkan bersama-sama dengan anak tersebut, yang itu dipanggil darah wiladah.
Jadi wiladah ni macam waladun kan. Waladun tu budak-budak, anak-anak. Wiladah dia melahirkan. Okey, jadi melahirkan anak. Okey, yang itu yang ketiga. Yang keempat adalah darah yang dipanggil istihadah. Darah istihadah dia di luar pada waktu darah haid, di luar pada waktu nifas. Darah istihadah kita tidak akan sentuh hari ini tau. InsyaAllah kita akan sentuh akan datang. Jadi hari ini kita sentuh darah yang haid, darah nifas, darah wiladah. Okey, tadi saya sebut 4. Apa yang satu lagi? Satu lagi dipanggil darah fasad. Okey, apa dia darah fasad? Sebahagian ulama kata darah fasad ni sama je dengan istihadah. Dia kata gitu kan. Tapi ada ulama yang membezakannya. Jadi saya suka untuk membezakannya. Saya suka untuk ambil membezakannya. Bukan nak menambah-nambah banyak, tapi supaya kita lebih faham. So darah fasad ini adalah kategori darah yang keluar pada anak-anak yang belum patut umurnya itu keluar darah. Contohnya 9 tahun. Kan 9 tahun itu adalah umur anak itu balik. So sebelum 9 tahun, umur dia 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, hatta baby pun. Kalaulah di farajnya ada darah, tak boleh panggil anak itu darah haid. Dah haid lah anak aku. Kan tak. Dia panggil fasad. Ya? Jadi fasad itu adalah darah yang mungkin daripada proses body dia dan sebagainya, tapi dia tidak memberikan apa-apa kesan kepada haid. Ya? Okey. Macam bercak darah tu ya Ustazah. Bercak ni apa pula? Tak faham lah pula bercak tu. Okey. So darah tu kadang mungkin macam lendir. Betul. Macam baby perempuan kadang-kadang ada. Betul. So anak-anak itu dia bukan, tak kira dia darah haid. So itu dipanggil darah fasad lah. Okey, darah fasad seterusnya juga kalau kita ibu yang mengandung, dia nak melahirkan, ada keluar tanda darah. So darah itu kita sebahagian ulama sebut ini adalah darah fasad. Ya, sebab tanda-tanda nak melahirkan. Sebagian ulama lain ada panggil itu haid, ada yang panggil itu istihadah. Ya. Okey, jadi setiap sesuatu yang kita kenal pasti kita panggil darah itu apa, dia akan melibatkan kesucian. So bila dia melibatkan kesucian kita, maksudnya kita punya status adalah suci, jadi wajib kita untuk meneruskan tanggungjawab kita. Khususnya solat 5 waktu. Ya? Jadi pentingnya darah kita ni sebab apa? Yang kita tahu 5 darah tu sebab dia akan menentukan status kita apa. Bukan sengaja-sengaja ngada-ngada nak tahu ni darah apa. Bukan. Tapi dia menentukan hukum atas kita tu. Status tu adalah hukum. Hukum aku ni boleh sembahyang ke tak boleh ni? Boleh puasa ke tak boleh? Ya, okey. So jadi itu adalah kepentingan mengetahui jenis-jenis darah. Seterusnya dia akan terkait dengan status kita. Seterusnya akan terkait dengan ibadah kita. Okey. Baik, faham tu? Alright. So berapa tadi jenis darah? 5. Boleh tulis ya. Pertama haid, yang kita panggil haid tu. Kemudian yang kedua kita panggil nifas. Yang ketiga adalah wiladah. Yang keempat kita panggil istihadah dan yang kelima adalah fasad. Alhamdulillah. So kita sekarang boleh tak bersedia tak untuk tengok satu persatu tentang darah-darah tersebut. Okey, kita pergi yang pertama darah haid. Okey, darah haid. Haid ini maksudnya mengalir. Itu daripada sudut bahasa dikatakan haid kerana dia mengalir. Malah actually bila darah haid ini nak keluar, kita boleh rasa macam kan? Macam tu kita boleh rasa. Dan kadang-kadang kita rasa hangat ya darah itu keluar. So sebab itu dipanggil haid. Haid tu benda yang mengalir. Jom kita tengok istilah fiqah dia. Istilah fiqah darah haid adalah apa dia? Darah yang mengalir keluar daripada
faraj wanita, yakni dari dalam rahimnya secara semula jadi. Jadi maksudnya daripada rahim kita tu dia keluar ada lapisan yang terjadi proses setiap bulan, kemudian keluar, dan keluarnya darah tersebut pada masa tertentu apabila seseorang wanita telah mencapai apa yang tertentu agaknya. Telah mencapai apa yang tertentu ni agaknya. Jawab. Mencapai umur yang tertentu. Okey. Jadi umur yang tertentu kalau perempuan mesti 9 tahun ke atas. Kalau lelaki dia tak datang haid. Kalau dia datang haid kena bawa jumpa doktor. Sahkan ini betul tak perempuan ke lelaki ni kan? Kita ingat lelaki, perempuan. Kenapa pula keluar darah haid? Kalau itu aspek lain ya. Okey. Baik, bagaimana pula tentang haid ini pada dunia perubatan? Okey, dalam sains perubatan, haid ini dia merujukkan hormon-hormon yang matang yang berkait rapat dengan sistem kesuburan ataupun reproduksi. Jadi, dia berlaku sebab apa? Sebab ovari itu dia mengeluarkan telur untuk disenyawakan. Maksudnya dia ever ready. Tapi bila tiada persenyawaan yang berlaku, maka dia akan berlaku pembersihan. Sebulan sekali dibersihkan. Jadi lapisan dalam rahim yang dipanggil endometrium itu yang dia menebal, kemudian dia gugur sebagai darah haid. Jadi itulah yang kita kenal sebagai kita punya period. Kan? Jadi dia mengalir keluar dan of course dia punya peranan dan fungsi haid itu adalah membersihkan rahim kita. Ya, okey. Baik. Jadi macam mana kita nak tahu yang darah itu adalah darah haid? Sebab dah banyak berdarah-darah wanita ni kan. Okey, jadi kita kena tahu ciri-ciri haid tersebut. Ya, okey. Ciri yang pertama, warna darah dia. Jadi warna darah haid ada 5. Okey, apakah warna darah haid? Yang pertama, warna hitam. Keluar darah dia warna hitam kan? Okey, tak ada merah, warna hitam. Itu dikira darah haid. Okay. Seterusnya warna merah, itu pun darah haid. Lepas tu berubah pula pada warna antara merah kuning, kita panggil coklat. Ya. Coklat ni askar. So itu pun juga adalah darah haid. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia warna kuning. Warna kuning tu macam kuning keemasan sikit. Perang pun ada, kuning keperangan. Ya. Kalau lebih sikit, dia punya perang dia jadi coklat. Yang ini kuning keperangan, so yang ini kita panggil juga haid. Dan kemudiannya keruh. Okay, so akhirnya keruh. So basically, darah yang keluar setiap bulan, cuba perhatikan, kita akan ada menempuh kelima-lima warna itulah. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang sikit, kadang-kadang banyak. So basically macam like kuning keperangan dengan keruh itu, kadang-kadang dia blur. Sometimes kuning keperangan tak keluar, dia terus pada keruh. Jadi tapi stage dia macam itulah. Dan setiap wanita itu dia berbeza sebab yang mempengaruhi warna-warna darah dia itu adalah daripada pemakanan dia. Kalau dia banyak kot makan warna kuning-kuning, kunyit-kunyit, tu kan? Mungkin akan adalah kuning-kuning keperangan dan sebagainya. Ya, okey. So kat situ dia berbeza antara satu dengan yang lain. Ada yang tak pernah experience keruh. Ada yang tak pernah experience merah. Warna hitam je, coklat macam tu kan. Warna merah tak ada. So walau bagaimanapun apa-apa, kita tahu bahawa 5 ciri warna darah itu dia kembali merujuk kepada darah haid kita. Okey, so jelas ya? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dah nampak dah ciri-ciri dia. Yang kedua adalah umur permulaan haid. Jadi ini syarat dia. Syarat yang pertama kita boleh kenal melalui ciri-ciri warna dia. Yang kedua adalah umur. Umur seseorang. Jadi umur kemungkinan untuk capai haid, majoriti ulama. Antaranya mazhab Syafi'i, kemudian Hanafi, Hambali dan kebanyakan ulama mazhab Maliki, dia kata biasanya anak-anak ini kalau paling kurang pun umur dia mestilah 9 bulan. 9 tahun. 9 bulan pula. Umur dia 9
tahun. Kenapa saya sebut bulan tadi tu ya? Sebab saya nak sebut 9 tahun itu umur dia kena ikut bulan Islam. Tu yang jadi 9 bulan tu kan. Jadi umur 9 tahun ikut kalender hijrah. Ikut kalender Islam. Begitu ya. Jadi kena tahulah dia lahir ikut Islam macam mana, umur bila. Right. So kita catatkan. So sekarang ni nak tahu senang aja. Pergi ke internet, type kalender Gregorian, okey, lepas tu nak convert pergi ke hijrah. Jadi dalam tu type lah kita punya tarikh lahir kita. Nanti kemudian kita akan tengok, lepas tu kira. Jadi bila kita tahu dah kita punya kalender Islam, so kita kira sampai umur kita 9 tahun. Ada yang kata 8 tahun lebih. 8 tahun lebih kalau period juga keluar darah juga dia dikira sudah haid. Ni pandangan beberapa ulama lah. Tapi majority kata tadi apa, umur berapa tahun? 9 tahun. So we go according to majority views lah. So majority views kata 9 tahun. Okey. Dan bagi kanak-kanak pula yang sampai umur 15 tahun tak ada haid, tak keluar darah. Cek kot kalau anak perempuan kita mimpi. Boleh ke mimpi? Dia mimpi macam lelaki. Lelaki mimpi apa kan? Jadi dia macam ada rangsangan dan sebagainya kan? Okey. So sebab ada anak-anak perempuan disebutkan dalam kajian 2% daripada kaum wanita ada mengalami mimpi semasa dia remaja. Jadi maksudnya dia balik itu dengan mimpi. Mungkin dia punya hormon lelaki itu lebihlah berbanding dengan hormon perempuan. So siapa-siapa yang dalam bidang sains, saya rasa dia akan cepat faham sebab dia tahu ini adalah proses yang berlaku dalam tubuh badan seseorang. Hormon-hormon itu kadang-kadang daripada satu orang ke satu yang lain dia berbeza. Jadi faham. Tapi kalau yang macam tak berapa faham sains ni dia akan panik lah. Panik. Apa dah jadi ke anak aku ni? Dia tak period lah pula dah 15 tahun, 16 tahun. Katanya mimpi lah pula dia lelaki ke apa dia ni kan? Tapi kalau kita dah tahu it is because of the hormone yang dipengaruhi oleh dia punya consumption, intake dia dan sebagainya lah, apa yang dia makan kan. Okay. Right, so kita selesai yang itu. Jadi umur balik seseorang 15 tahun. So 15 tahun kalau tak period juga, kalau tak mimpi juga, maka dia akan jadi auto Assalamualaikum. Mungkin ada masalah ya di pihak Ustazah. Nanti kita tengok apa PA Ustazah akan bagi tahu di sini insya-Allah. Sebentar ya.
Sebentar ya, tadi memang kita dah hubungi dengan Ustaz. Ustaz pun kata diorang tengah adjust sikit masalah teknikal. Harap bersabar ya semua. Kita tunggu sampai Ustaz dan Ustazah masuk semula insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah, selamat kembali. Waalaikumsalam. Minta maaf sangat. Ada masalah teknikal. Okey. Boleh Baik, teruskan ke? Sekejap ya, kita tanya dalam FB Live ke? Okey, okey. Okey. Sudah. Sekejap. Maaf sangat. Yelah, dia dalam keadaan apa ni kan, orang bertukar-tukar di belakang tu mungkin ada lah yang terusik ke macam tu. Okey. Baik. Bagi tahu ya. Sekejap. Kalau dah settle bagi tahu. Baik Ustazah, silakan kita dah mula. Okey. Baik, alhamdulillah. Terima kasih dan juga mohon maaf atas sedikit technical problem ya. Okey, maklumlah tempat baru ya, macam itulah kan. Okey, kita berhenti mana tadi? Kita berhenti pada umur anak-anak baligh ya. Jadi anak-anak kita baligh umur 15 tahun. Jadi 15 tahun itu ikut kalender hijrah, jadi dia akan auto baligh walaupun tidak period. So misal kata kalau tak period ke apa ke, ini kena bawa ke hospital lah kan, tanya tentang keadaan kesihatan anak kita dan sebagainya. Okey, jadi yang itu kita tak bincangkan di sini dan kita akan teruskan kepada syarat-syarat haid yang seterusnya. Pertama tadi menepati ciri-ciri warna bagi haid ada 5. Kemudian yang kedua mencapai umur kemungkinan haid yang telah dibincangkan oleh para ulama ya. Okey, kemudian anak-anak kita ni kalau perempuan kan, kenapa dia tak standard ya? Dia punya umur 9 tahun terus period semua ke kan, tapi ada yang 9 tahun, perasan tak? Ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun pun tak juga, okey, tak period juga. Jadi ia dipengaruhi oleh 4 faktor.
So 4 faktor yang ini kita pegang sebab kemungkinan juga kalau berlaku perubahan pada 4 faktor ini, dia juga boleh mempengaruhi haid kita. Jadi sama ada haid kita banyak ataupun haid kita sikit ataupun haid kita sekejap ada sekejap tak ada. So kita cuba cek balik 4 perkara ini. Apa dia? Yang pertama, faktor pemakanan. Anak-anak yang segera orang kata tu cepat period dia dan sebagainya, mungkin faktor pemakanan lah yang banyak mempengaruhi dia. Okey, yang kedua adalah faktor persekitaran dan tekanan hidup. So kita yang period ni pun kalau stres dia boleh mengganggu period. Kalau kita yang dah period kan, apatah lagi anak-anak. Okey, yang ketiga dia tengok keturunan. So kalau keturunan tu memang ibu dia, nenek dia selalu period, dia punya awal nak periodnya tu lewat. Okey kan dah tingkatan 2, umur 14 tahun barulah period. So mungkin cucu-cucu tu akan ikut macam tu. Ya. Okey dan akhir sekali faktor yang mempengaruhi, okey 3 je, sorry. Ada 3 saja faktor-faktor yang mempengaruhi umur akhir balik, bukan 4, sorry, 3 je. Dan kadang-kadang kita pun boleh tengok perempuan ya, bila dia period, bila dia baik dengan kawan-kawan dia boleh jadi dengan kawan-kawan dia ni period dia sama. Sebelum-sebelum ni tak sama. Tapi sebab dah duduk sebilik, lepas tu dah kamcing, kadang-kadang tak duduk sebilik pun, dia boleh jadi sama. Okey, jadi ini adalah satu orang kata tu interaksi, biological response ataupun interaction antara satu tubuh dengan satu tubuh. Okey. Baik, kita dah sampai ke situ, kita tengok pula apakah dia syarat-syarat lain yang kita katakan darah itu darah haid. Okey, kita tengok kalau dia tidak mengandung. Okey, kalau dia tidak hamil maka dia haid. Ya, kalau dia mengandung keluar darah tu, itu dia ada 2 pula. Sebahagian ulama mengatakan haid, tapi majoriti kata darah yang keluar sewaktu mengandung bukan haid. Itu dikira sebagai istihadah. Okey. Baik. Seterusnya ciri ataupun syarat yang keempat nak kata darah itu darah haid adalah memang dia keluar pada tempoh kedatangan haid. Ya, okey. Dan yang akhir sekali, sebab kita kena tahu pula tempoh kedatangan haid kan, minima dia adalah lailan wa naharan. Ya, maksudnya sehari dan semalam. Okey. Kalau ikut Imam Imam Hanafi, dia kata 3 hari. Yang saya sebut sehari tu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi dia sebut 3 hari. Kalau Imam Malik dia kata tak ada had. Dia mungkin boleh datang sedetik saja, dia kata itu bagi darah haid lah. Okey. Tapi kebiasaan bagi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tempoh kedatangan haid kebiasaan kita adalah selama 6 atau 7 hari. Dan kalau Imam Malik pula dia kata di antara tempoh minimum dan juga tempoh maksima. Okey, tempoh kebiasaan dia tu kalau 15 hari lah. Okey. Tempoh maksima bagi mazhab Syafi'i adalah 15 hari. Tempoh maksima bagi mazhab Hanafi 10 hari. Mazhab Maliki 15 ke 17 hari. Okey, so kita ikut mazhab Syafi'i kalau especially yang di Malaysia. Okey. Baik, seterusnya adalah yang kelima, syarat yang kelima bagi haid. Dia telah melalui tempoh minima suci. So maksima haid kalau mazhab Syafi'i 15 hari kan. So 15 hari tu dia kena luar pada batas tempoh minimum suci. Jadi minimum sucinya tu luar biasanya sama juga dengan bilangan maksima haid. Okey. So apa dia, minimum suci 15 hari, maksima haid 15 hari. So orang selalu kadang-kadang terkeliru 15. Macam tu kan. Jadi 15 tu 15 yang mana? So 15 minima suci. Bermaksud kita perlu suci daripada haid ini paling kurang 15 hari. Patutnya dia kena lebih. Biasanya lebih 20 hari, 23 hari macam tu, 22 hari, 27 hari, ya biasanya macam tu. Barulah datang period yang kedua, ya. Okey, tapi minimanya paling kurang adalah 15 hari daripada haid yang sebelum dengan haid yang akan datang. Begitu. Jadi kalau kita nak kenal dia haid ke tak, tengok memang datang waktu tempoh haid ke. Okey. Dan kalau dia datang tempoh haid, memang haid lah.
kalau dia datang bukan pada tempoh haid, iaitulah tempoh yang disebut waktu suci, yang minima tu, maksudnya ini bukan haid. Ya. Okey, dia patut keluar daripada tempoh minima suci tersebut. Okey, so jadi itulah yang kita panggil syarat ataupun syarat haid ada 5 tu tadi ya. Okey. So boleh ingat tak? Yang pertama kita kenal melalui warna. Yang kedua kita tahu melalui umur dia. Kemudian kita tahu melalui wanita tersebut mengandung ataupun tidak keadaan dia. Kemudian kita nombor 4 melalui apa? Tempoh kedatangan haid. Kemudian seterusnya adalah di luar waktu 15 minima suci. Ya, okey, maksudnya kena lebih daripada waktu tu. So nak senang macam mana? Nak senang kita semua kena ada kalender haid kita. Kalender haid kita yang boleh kita tanda. Saya suka kalau kita guna apps ataupun kita guna kalender yang ada hijrahnya. Jadi kita boleh tahu, oh ini bulan ni kita datang berapa kan, jadi kita boleh tanda. Nampaklah okey bulan Rajab berapa, kemudian Rabiul Akhir berapa, kemudian Jamadil Awal berapa kan, jadi kita dah tahu dan kita dah biasa dengan bulan-bulan Islam ya. Okey. Baik, jadi perkiraan itu sangat-sangat baik, sangat-sangat digalakkan. Perkiraan haid kita juga ikut kalender Islam ya. Okey. Dan bila kita sebut kalender Islam, kita biasakan kalender Islam ini, benda ini penting sebab apa ya? Sebab dia akan membantu kita nanti nak kira contohnya waktu iddah kan. Jadi akan datang kita tahu kan, kita dah ada rekod yang tertentu waktu iddahnya dan sebagainya lah. Okey. Baik, mari kita teruskan dengan apa? Perbincangan berkenaan tentang darah wiladah. Okey. So darah wiladah adalah apa yang saya sebutkan tadi, dengan ringkasnya wiladah ialah darah yang keluar mengiringi proses bersalin, mengiringi anak. Kadang-kadang ada yang tak keluar darah. Okey. Ada yang keluar darah. So basically kita bila keluar sahaja anak, walaupun tidak ada darah, maka kita berada dalam still status wiladah. Ya, okey. Jadi wiladah ni boleh jadi keluar darah, boleh jadi tak keluar darah. So kalau keluar darah, dia pada darah itu dipanggil darah wiladah. Kalau tak keluar darah, kita punya status pun tetap wiladah sebab kita melahirkan anak. Okey, gugur ataupun tidak itu juga gugur ataupun melahirkan itu juga dikira sebagai wiladah. Kalau cukup dah sifat dia macam tu kan. So kalau contohnya 4 bulan mengandung, kemudian kita gugur. So itu dipanggil wiladah sudah. So masuk wiladah ni apa? Kenapa dinamakan wiladah? Sebab kelahiran, dan wiladah ini proses yang mengeluarkan bayi, dan kita tahu bayi ni asal usulnya daripada air mani. Okey. Jadi bila asal usul daripada air mani, hukum mengeluarkan air mani ataupun bila dia keluar air mani, dia kena sucikan diri dia. Dia kena mandi hadas. Ya. So samalah juga dengan wiladah ni. Walaupun ada wanita yang dia melahirkan, lepas tu tidak diikuti dengan darah nifas. Ada. Wanita ini jenis yang wanita yang kering. Masa zaman Nabi Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha diriwayatkan sebagai wanita yang tidak ada darah nifas. Jadi dia melahirkan, habis melahirkan tak ada dah, terus bersih kering. Dan kemudian dia pun mandi. Okay. So jadi kita ni bila melahirkan, kita tahu kita berada dalam keadaan hadas besar. Okey, boleh tu? Kita berada dalam hadas besar. Waalaikumsalam. So siapa ada Hajar? Hajar bagi ucapan salam ni. Okey. Baik, terima kasih Hajar. Alright. Kita teruskan lagi. Okey, itu adalah darah wiladah. Dan seterusnya adalah darah nifas. Baik, darah nifas ni dengan baik-baik. Darah nifas ialah darah yang keluar daripada faraj wanita selepas bersalin. Jadi bila anak dah keluar oek-oek tu kan. Okey. Anak tu kita keluar, kita pun dah hadas besar. Kemudian keluar pula darah nifas. Okey, so keluar darah nifas ini juga adalah hadas besar. Jadi haid,
Kemudian wiladah, nifas, ini adalah soal-soal berdarah yang membuatkan kita berhadas besar. Jadi bila hadas besar, hadas kecil ni kenapa pula? Dia membezakan cara kita bersuci. Kalau hadas kecil cukup je dengan wuduk. Kalau hadas besar tak cukup dengan wuduk, dia kena apa? Mandi. Begitu. Baik, darah nifas pun sama. Dia keluar selepas rahim kosong. Jadi mana-mana darah yang keluar selepas kelahiran baby, rahim kita kosong, lepas tu diikuti dengan darah. Darah itu bukan lagi darah wiladah. Darah itu adalah darah nifas. Baik ya. Jadi darah nifas ini, bilakah tempoh dia keluar? Bila kita nak panggil ciri-ciri dia sebagai darah nifas. So darah nifas itu, dia tempoh bermulanya keluar, tengok tempoh dia. Tempoh dia bermula keluar selepas rahim itu kosong, sampailah 15 hari. So, bila kita melahirkan 15 hari pertama, kalau darah keluar, maka itulah darah nifas. Tapi kalau kita melahirkan, lepas tu tak keluar darah, kita sangka kita ini apa? Wah, kita wanita yang kering kan? Kan? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 15 hari tak keluar. Hari ke-16 keluar. Nak kira apa tu hari yang ke-16? Hari ke-16 dia bukan lagi darah nifas. Itu adalah darah haid. Hari ke-15 selesai, masuk ke-16. Hari ke-16 tu bukan darah nifas. Dia dipanggil pula darah haid. Jadi di sinilah menurut perbincangan ulama yang saya refer daripada buku Wanita Dambaan Syurga. Nampak tu? Okey. Ya, jadi di sini disebutkan tempoh bermulanya nifas. Bila mulanya nifas? Lepas rahim kita kosong, ya, lepas kita melahirkan. Okey. Sampai bila? Sebelum melepasi hari ke-15 kelahiran. Ini bermakna sekiranya seseorang itu tiada pendarahan, tak ada keluar darah selepas kelahiran dan datang pula darah dia pada hari ke-16, maka darah pada hari ke-16 itu dikirakan darah haid dan bukannya nifas. Okey, you got it? Right. Baik, terima kasih. Faham ya? Okay, tempoh minima darah nifas adalah cuma sedetik. Manakala kebiasaan dia 40 hari dan yang paling maksima adalah 60 hari. Okey, alhamdulillah. Jadi sekiranya selepas tempoh tersebut masih lagi berlaku pendarahan lepas 60 hari, ada lagi darah, maka pendarahan tersebut ataupun darah tersebut disifatkan sebagai darah istihadah pula. Okey, dan ibu itu ataupun wanita tersebut perlu apa dia? Perlu mewajibkan diri untuk melakukan solatnya, puasanya dan sebagainya. Okey. So dapat tu. So seandainya ada soalan ke apa ke, boleh tanya ya. Okey, saya akan baca nanti di ruangan komen nanti. Okey. Kalau adalah. So far sekejap saya tengok. Okey, rasa tak ada lagi kan? Okey. Kalau ada bagi tahu ya. Okey. Baik, kita teruskan sahabat-sahabat yang dimuliakan. Mari kita tengok mandi hadas kerana kelahiran. Okey. So, mandi hadas kerana kelahiran, dia ada 3 cara lah. Okey, yang pertama, kita melahirkan tanpa nifas. Ya. Jadi, mandi hadas perlu ke? Perlulah sebab wiladah tu tadi. Jadi kalau kita biasa macam normal yang biasa tu, kita melahirkan lepas tu disambut dengan darah selepas melahirkan kan. Jadi kita dalam keadaan nifas, habis 40 hari ikut kebiasaan, lepas tu kita pun mandi. Jadi mandinya kita pada waktu itu adalah kerana 2 hadas ni. Ya, pertama wiladah, betul, dan yang kedua adalah kerana nifas. Okey. Habis tu saya niat saya mengangkat hadas besar je. Tak apa, jangan risau. Mengangkat hadas besar tu terangkatlah dua-dua. Wiladah dan juga nifas sekali. Tu kalau Ustazah saya niat nifas, saya tak tahulah yang wiladah tu. Saya memang niatkan hanya untuk nifas. Okey, terangkat juga sebab memang kita bila kita mandi hadas tu kan kita membersihkan diri kita, dia cukup dengan mandi sekali.
Cuma kadang-kadang kita tak perasan, ya, tapi bila kita mandi tu dengan niat kita nifas, terangkatlah sekali wiladah. Tak perlulah mandi balik, ya. Jadi sekali itu cukup untuk mengangkat semua hadas yang sedia ada, walaupun kita ini meniatkan kerana nifas. Jadi nifas, sebab nifas itu tidak berlaku kalau tidak ada wiladah, kan? Tiba-tiba nifas, tak ada. Dia mesti wiladah dulu, baru nifas, ya. Okey. So kita ambil lah pendapat dan pandangan yang boleh. Kan kita tak naklah menyusah-nyusahkan, mesti nak wiladah juga kena sebut. Payahlah macam tu, ya. Okey. So bila kita mandi dalam waktu wiladah ni, jadi ada setengah orang macam buat operation, betul tak? Jadi bila dia melahirkan dengan cara operation, tak ada darah keluar. Dia cuma waktu operation tu sajalah, yang dekat perut tu je lah yang keluar darah, tapi dia sendiri tak keluar darah. Jadi ini pun juga contoh sebagaimana seorang wanita dia melahirkan anak, okey, tapi dalam keadaan kering, ya. Jadi dia perlu mandi tak? Wajib tak dia mandi? Mengangkat hadas besar? Wajib, ya, kerana apa? Wiladah dia tu tadi. So luka-luka tu macam mana tak boleh kena air? Jadi dia kenakanlah air yang mana boleh kena. Yang lain perut tu kata dia tutup. Kan jadi dia tutup kan. Alright. So baik-baik dia kena mandi mana yang boleh terkena air sahaja. Jadi kalau luka yang tak boleh kena air itu tidak mengapa, dimaafkan sebab dia sakit, ya. Okey. So mandi sebagaimana biasa. Okey. Dan kemudiannya bila dia dah mandi, dia kenalah solat sebagaimana biasa juga. Dia solatlah, kalau tak mampu solat berdiri, dia solatlah duduk. Macam tu kan, ikut kemampuan dia, keupayaan dia yang sebaik-baiknya. Okey. Jadi wajib, ya, dia menunaikan status dia itu wajib menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepadanya seperti solat dan juga puasa. Okey, ada soalan. Jika dalam keadaan biasa kita ada 2 kali mandi wiladah dan nifas dalam satu kelahiran. So ada juga yang macam tu. Sebahagian, ya, sebab dia mungkin hari pertama tu tak ada keluar darah. Kan? Bila dia dah melahirkan anak, lahir je anak, lepas tu tak keluar darah. Darah ada masa dengan anak saja. Lepas tu hari pertama tak keluar darah. So once hari pertama dah tak ada keluar darah langsung, sebaik-baiknya dia mandi. Terus mandi, niat angkat hadas besar. Nak niat untuk mandi hadas bagi wiladah pun boleh. Okey, mandi. So bila dia mandi, kemudian dia pun sembahyang, kan? Jadi bila dia sembahyang, hari ketiga keluar pula darah. Ada baby wek-wek, keluar pula darah, kan? Jadi maksudnya kita dapat nifas lah. So nifas kita itu dikira hari yang pertama pada waktu bila? Waktu datang. Maksudnya hari ketiga selepas melahirkan, itu yang pertama. Jadi dia tidaklah kira semasa kita melahirkan, tak. Dia keluar saja darah, yang itu hari yang pertama. So kiralah balik 2, 3, 4 sampai 40 hari. So most probably dia akan jadi lebih panjang sebab kita punya tempoh masa tu, kita akan tunggu nifas tu datang dalam tempoh 15 hari yang pertama selepas kelahiran anak. Okey. Boleh dapat tu kan? Alhamdulillah. Terima kasih kerana bertanya. Okey. Saya sedang picit chat. Okey. Baik. Okey. Nifas maksima 60 hari. Betul. Itu 60 hari menurut mazhab Syafi'i, ya. Okey. Baik, cara yang kedua adalah kelahiran bersama dengan nifas. Mandi, nifas sahaja dan terangkatlah wiladah. Itu yang saya sebutkan, kan? Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, Shirin sebut tu, dia berbezalah. Jadi dia mandi wiladah dulu. Lepas tu baru datang dia punya darah nifas. So bila darah nifas datang, okey, habis darah nifas, dia mandi lagi. Jadi berapa kali dia mandi tu? 2 kali mandi. Nampak, ya?
Okey, 2 kali mandi. Jadi kemudian yang ketiga itu dia kelahiran diiringi dengan nifas. Mandi wiladah dan mandi nifas. Jadi yang ini yang disebut okey, tadi yang pertama dia okey sorry. Yang pertama tadi dia mandi wiladah sahaja, tak ada nifas. Yang kedua dia mandi sebab dia melahirkan, sorry, dia mandi wiladah dulu lepas tu baru nifas dulu. Yang ketiga dia melahirkan terus dapat nifas. So dia akan mandi bila? Habis selesai nanti nifas dia, jadi dia akan mandi sekaligus wiladah dan juga nifas. Okey, itu 3 cara. Boleh dapat tak? Boleh dapat? Perlu saya ulang? Tak perlu ya? Okey, jelas kan? Okey, so kalau tak jelas nanti boleh tanya balik. Alright. So macam mana kita nak kategorikan pendarahan, lendir dan air ketuban tu? Okey. Ulama fiqh disepakat mengatakan darah yang keluar selepas selesai proses melahirkan itu adalah darah nifas. Jadi perselisihan dia berlaku waktu bila? Waktu darah yang keluar semasa berlakunya proses kelahiran. Kita kata tadi wiladah kan? Baik. Sebelum. Pendarahan sebelum proses kelahiran itu kita panggil darah fasad ataupun darah yang rosak kan. Okey, jadi ini ada beberapa perbezaan pandangan lah. Okey, kita ambil yang pertama. Menurut mazhab Syafi'i, darah yang keluar sebelum melahirkan dan tidak diikuti dengan tanda-tanda hendak bersalin adalah darah fasad katanya. Jadi darah yang fasad ni hukumnya sama seperti darah istihadah. Okey, darah istihadah kita kena solat. So, status darah fasad sama dengan istihadah, kena solat. Ya, okey. Dan dalam mazhab Syafi'i juga pendarahan yang berlaku semasa hamil boleh dikira sebagai darah haid jika menepati kriteria haid. Okey. Tetapi kita pegang apa yang disebut oleh majoriti ulama. Okey, dia fatwa dia mengatakan bahawa darah yang keluar sewaktu kita hamil tidak dikira sebagai haid, ya. Dia dikategorikan sebagai darah istihadah. Cumanya kalau ciri-ciri tu tadi, ciri-ciri dia tu sama macam haid, warna dia dan sebagainya tu. Of course biasanya warna dia, kemudian tempoh. Dia tengok tempoh yang biasa kita catat tu kan 15 hari bulan mesti keluar period. Jadi ini pun 15 hari bulan keluar period. Warna dia pun sama. So kalau ikut Syafi'i dia dikira sebagai darah haid, ya. Okey. Dan kemudiannya tapi ramailah berpandangan tak ada kan. Sebahagian ulama berpandangan darah yang keluar semasa tempoh hamil tu yang tidak diikuti dengan tanda-tanda kelahiran dikata adalah darah fasad atau istihadah. Ini majoriti ulama. So basically kita akan pegang pandangan yang ini sebab yang ini memang ternyata bertepatan dengan pandangan para saintis, ya, ataupun kajian-kajian saintifik. Okey. Dan kemudian lazimnya darah yang keluar ketika hamil adalah kerana keguguran di peringkat awal kandungan. Contohnya masalah uri pecah, kedudukan uri di bawah ketika pertengahan kehamilan ataupun akhir tempoh mengandung. So kalau macam ni kita panggil darah ini adalah darah fasad, ya, darah yang rosak, dia bukan tanda-tanda nak melahirkan. Ya, dan dia bukan juga tanda darah haid. Jadi untuk itu puasa, solat masih lagi diwajibkan kepada wanita yang berlaku pendarahan sebelum kelahiran. Okey. Jadi ini kerana darah tersebut dikelaskan sebagai darah fasad yang mengambil hukum darah istihadah. Untuk menunaikan solat, wanita hanya perlu membersihkan darah yang keluar dan berwuduk tanpa perlu mandi. Untuk menunaikan solat, jadi kita tak perlu mandilah. Kecuali kalau darah itu kita katakan sebagai darah haid. Jadi patutnya kita haid tapi macam lekat, cuma lambat dalam seminggu. Seminggu lambat. Kita kata biasanya aku seminggu ni macam mengandung dah ni kan. Okey, cek double line. Mengandung kita kata. So lepas tu keluar darah. Jadi maksudnya dia tak lekat, masih sangat-sangat awal lagi. So keluar darah ketulan yang besar. Tak lama 7 hari lepas tu selesai. 8 hari sudah selesai. So ia considered sebagai darah haid, ya. Okey. Jadi bila darah haid boleh tak sembahyang? Tak boleh lah. Ya, baik. Okey, so jadi kemudian
darah fasad ini berbeza daripada wiladah dan nifas. Ya. Jadi wiladah umumnya darah yang keluar semasa proses kelahiran, iaitu ketika rasa sakit hendak bersalin. Okey. Manakala darah nifas pula ialah darah yang keluar setelah selesai proses kelahiran, iaitu setelah rahim dikosongkan. Sama ada kelahiran itu secara normal ataupun melalui pembedahan, sama ada bayi itu hidup ataupun bayi itu mati. Okey, so macam mana penerangan dari sudut saintifik? So dari sudut saintifik, ketika saat akhir proses kelahiran, otot-otot rahim itu dia mula mengecut. Ya. Sebab apa dia mengecut? Sebab dia nak menolak baby dalam perut kita keluar. Okay? Dan selepas pengecutan itu berlaku, maka uri yang berada dalam rahim kita kan sebab dikecut, jadi dia akan tertanggal. Maka pengecutan otot-otot rahim itu mengakibatkan kita panggil contraction, ya. Dan berlakulah tekanan terhadap saluran-saluran darah sampai menyebabkan uri pun terpisah, maka aliran darah tersebut berlaku hakisan daripada uri ataupun bekas tempat letak uri pada dinding rahim, ya. Okey, so jadi inilah dia yang kita kenal sebagai proses-proses kelahiran, proses nifas, ya, wiladah dan sebagainya. Okey, kita tengok pula air ketuban. Air ketuban, kita tahu kan air ketuban inilah cecair yang tak ada berbau seperti hancing kan. Dan biasanya air ketuban ini warna apa? Warna dia macam warna jernih ada kan. Kita macam tak boleh tahan. Macam kalau kencing kita boleh tahan, tapi dia tak boleh, dia meleleh keluar je. Dan kadang-kadang dia warna hijau-hijau ataupun warna coklat, mungkin bercampur dengan najis janin, ya. Okey. Jadi bila air ini dia keluar tapi tidak lagi keluar darah. Air ketuban ini dia keluar sebab dia nak menampung kesihatan bayi kita, kesejahteraan dia dan sebagainya kan. Okey. So jadi dalam hal ini sekiranya air ketuban pecah, air ketuban itu sendiri adalah najis. Okey. Dan bila dia najis, maka bila kita nak melakukan solat, ya, kita kena bersihkan diri kita lah. Ya, okey, terdapat sebenarnya perbezaan pandangan ulama, ada yang kata najis, ada yang kata tidak. Okey, jadi kita tengok ya pandangan ulama macam mana. Terdapat perbezaan pandangan di kalangan fuqaha berkaitan status air ketuban ni, ya, suci ke ataupun najis. Dan majoriti ulama dia merumuskan bahawa cecair ataupun bendalek yang keluar semasa kita bersalin, dalam proses nak bersalin itu, okey, yang keluar daripada kemaluan kita sebelum kelahiran boleh membatalkan wuduk dan ia adalah najis seperti air kencing. Jika terkena pada anggota badan, pakaian ataupun tempat, ia perlu dibersihkan. Macam biasalah, dia dianggap najis. So bila najis, time contohnya kita nak solat ni, tapi sebab kita bukan hadas besar, air ketuban bukan hadas besar lagi, ya. Okey. Jadi kita macam wajiblah solat, betul tak? Jadi bila wajib solat, contohnya kita pakai baju hospital, kita nak salin tak boleh dan sebagainya, waktu inilah kita boleh solat hormat waktu. Sebab dalam keadaan kita bernajis, air ketuban ada, terlekat pula dekat baju, nak tukar pun payah, ya. Okey. So yang ini tidak, kita tidak ada, kita tak kiralah sebagai dia suci. Jadi kena macam mana, kena qada selepas dia selesai nifas dia dan sebagainya. Okey. Ustazah, darah fasad ini muka surat berapa? Darah fasad dia memang tak sebut di sini, dia tidak ada topik yang tertentu, yang khas, tapi dia sebut kalau nak tengok darah fasad ini pada muka surat, mesti dah ada buku tu kan, kalau dah ada buku tu bagus. Darah fasad dia ada disebut, sekejap saya tengok muka surat berapa ni. Dia antara muka surat 97. Yes, muka surat 97. Jadi dipanggil darah fasad. Dia tidak ada topik yang tertentu, yang khas. Tapi sebab apa? Sebab cuma dia penerangan sahaja. At least kita tahulah ada 5 darah. One of them adalah darah fasad. Okey, di sini.
Baik. Okey. Jadi yang kita ambil yang katakan air ketuban itu najis, kita ambil fatwa daripada kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi siapa-siapa yang tinggal dekat Kuwait okey, dia mungkin boleh tengok kot kitab ni, boleh tengok dan tahu bahawa air ketuban adalah najis. Jadi oleh itu okey, sekalipun air ketuban disifatkan sebagai najis, namun dia bukanlah nifas yang mengharamkan solat dan membatalkan puasa. Oleh itu perempuan yang keluar air ketuban diwajibkan menunaikan solat semampunya dan perlu berpuasa jika dia mampu, atau dia boleh menggantikannya semula pada waktu yang lain. Jadi inilah pandangan yang bertepatan dengan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang berpusat di Arab Saudi. Okey. So dapat tu itu hukum air ketuban lah. Dan juga darah yang keluar sebelumnya. So meaning that kalaupun keluar darah itu bukan darah wiladah, itu bukan darah nifas. Itu darah apa tadi? Fasad. Ya, tanda-tanda nak melahirkan. Jadi kalau darah fasad kena tak untuk kita sucikan diri, tak perlu untuk mandi. Dia cuma bersihkan sahaja diri kita itu ataupun tempat keluar najis tersebut. Macam kita kencing lah. Kan bersihkan saja, sucikan, tak perlu mandi, tak perlu mandi. Darah tu tak semestinya kena mandi. Istihadah pun tak perlu mandi. Ya, okey. Jadi yang kena mandi tu yang haidnya, yang nifasnya, yang wiladahnya. Okey, yang daripada 5 darah tu 3 kena mandi. Okey, haidnya, wiladah, nifas. So yang istihadah dengan fasad ni tak perlu mandi. Tapi kena bersihkanlah darah tu. Sebab darah itu sendiri adalah najis. Tapi kita tak ada hadas. Begitu. Okey. Jadi kalau keluar darah fasad ini cukup kita bersihkan saja, ambil wuduk. Ambil wuduk kemudian terus solat. So semana yang air ketuban pecah kena kat baju kita, bersihkan dulu. Kalau boleh salin, salin dulu. Kalau dah air ketuban keluar diikuti dengan sakit. Kan sakit dia punya contraction tu sakit, lepas tu hilang, sakit, hilang, sakit, hilang. Ni dah masuk maghrib dah ni kita tak sembahyang lagi kan. Jadi time tak sakit tu berusahalah untuk solat. So kalau tak boleh solat, badan pakaian kita ini masih kotor lagi, kita tak boleh nak salin, kan baju-baju kita pun tak ada. Jadi kalau nak berkomunikasi dengan jurawat pun tak ada, itu yang saya katakan tadi solat hormat waktu. Ya, jadi solat hormat waktu tu dia ada dua sebab. Satu, tak ada air, tak ada debu yang untuk bertayamum. Okay, tidak ada kemudahan untuk kita ambil wuduk. Tak boleh nak bersuci. Kemudian yang kedua, kita sedang menanggung najis dan kita tidak boleh membersihkan diri kita daripada najis tersebut. Jadi kat situ yang kita boleh ambil hormat waktu. Tapi kalau masih boleh, setakat pakaian, kita pergi ke toilet kan, time ringan tu, contraction kan hilang, cepat-cepat pergi ke toilet, bersihkan baju kita, okey. Lepas tu basuhlah dengan air kan, bersihkan baju kita, kemudian kita pun lapik tempat duduk kita, sarung telkung, tutup dengan selimut yang bersih, kaki kita solat. Yang itu terangkatlah alhamdulillah kefarduannya, tak perlu nak ganti. Tapi kalau rasa memang tak boleh, jangan cepat-cepat kata tak boleh. Kalau saya kata tak boleh, nanti kan cepat-cepat kata tak boleh lah, tak apa, nanti gantilah kodok. Jangan mudah sebut nak kodok. Jadi mana yang kita boleh buat, cepat kita lakukan. Sebab kita pun belum tentu tahu kita melahirkan ini, nyawa kita masih kekal ke ataupun meninggal dunia. Sebab orang yang nak bersalin ini diibaratkan sebagai orang yang berjihad. Ya? Dia jihad sungguh-sungguh. Dan bila dia mati, dia meninggal dunia, dia juga dikira sebagai syahid walaupun syahid kecil kan. Jadi usaha dia tu untuk melahirkan khalifah Allah lagi dekat atas muka bumi ini kan, ini adalah pengorbanan yang cukup besar daripada seorang ibu. Okey. Baik, jadi itulah dia serba sedikit tentang berkaitan tentang hukum-hukum itulah. Okey. Mari kita tengok pula perkiraan hari haid. Ya, okey. Jadi bila kita sebut pasal haid, dia ada tempoh-tempoh yang tertentu. Okey. Jadi nak senang cerita berkenaan tentang haid ini, pengiraan hari haid itu dia bermula daripada maghrib. Jadi kalau kita nak kira hari haid, masuk saja maghrib ni dah hari yang kedua. Kita datang tadi Zuhur. Zuhur dah period. Okey. So Zuhur period, lepas tu masuk nak kira hari dulu. Okey. Hari pertama. Sebab Zuhur dengan hari yang sebelumnya tu dah hari satu hari kan, package hari dia. Masuk maghrib dah kira hari kedua.
Kemudian seterusnya hari yang ketiga. So kita boleh tandakan dekat kalender kita tu 15 hari dengan perkiraan yang tadi tu. Tapi nak tengok tempoh minima haid. Tempoh minima haid kan dia sehari semalam. Jadi Zohor kita datang period tu, lepas tu kena tunggu pula Zohor yang akan datang. Jadi daripada Zohor ke Zohor. Jadi itu tempoh minima dia. Jadi tempoh minima haid kita memanglah sehari semalam, tapi dia sudah makan berapa hari? 2 hari. Faham tak tu? Jadi itu dia punya perkiraan dia. Jadi kita tak kira lah okay, sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi perkiraannya berbentuk macam tu supaya senang kita nak mengiranya. Ya? Okey. Baik, kemudian seandainya darah haid kita sekejap datang, sekejap tak datang. Kembali pada haid sebab haid ni memang dia agak orang kata ada banyak perbahasan berkenaan dengan haid ni kan. Okey. So jadi kita tengok setengahnya dia period lepas tu dia tak datang. Datang 3-4 hari lepas tu tak datang kan. So macam mana nak kira yang maksima haid? Sebab perempuan sahabat-sahabat ini mulakan ada anak-anak kita dia mengira haid ini dia tengok sebulan. Okay, contohnya bulan Mac. Jadi kalaulah period daripada mana-mana, maksudnya darah itu keluar sekejap 2 hari yang lepas tu akan datang. Jadi dia akan kira 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 15. Jadi dia tak nampak yang tempoh tu. Kalau macam tu dia dah langgar lah tempoh minima suci dan sebagainya kan. Jadi dia tak pandai nak mengira. So perkiraan itu mestilah berturutan ikut hari dia. Okey, jadi hari ini datang, besok tak datang, lusa datang. So tempoh tersebut kita dah block dah. Ini kalau datang waktu ini adalah waktu haid kita dan inilah maksimanya. Jadi itu lebih mudah lagi untuk anak-anak ni kenal haid dia. Jadi bila satu hari haid datang, 3 hari haid tak datang, lepas tu datanglah lagi. Macam mana nak buat? Kan? Jadi kita kata masa dia haid itu tak datang, kita kata waktu yang dia kosong, waktu dia kering kan, dia boleh mandi sebenarnya. Tak perlu nak tunggu. Dia boleh mandi. Tapi bila dia mandi, kemudian datang lagi hari berikutnya, maka yang dia mandi, sembahyang dan sebagainya itu hak Allah lah. Sebab kita nak tunggu pun kita tidak ada hukum yang suruh kita tunggu. Jadi bila period aja kita tahu okey ini still period lagi. Oh ini still period lagi sebab masih dalam tempoh. Jadi kita kena mandi banyak kali lah ustazah. Ini memang kena mandi banyak kali lah. Takkan kita nak tunggu kot kan. Tapi kalau kita dah kebiasaannya kita tahu, kita datang 10 hari. Itu tak apa. Sebab tu elok sangat kita letakkan catatan pada jadual kita punya period kita tu. Jadi kita tahu 10 hari. Tapi yang memang jenis yang datang sikit, especially anak menopause tu kan. Kejap datang, kejap tak datang, kejap tak datang. Memanglah dia akan ada experience dia mandi banyak kali. Okey, hari pertama, hari kedua, okey dah period dah tu. Lepas tu hari ketiga tak ada period kan. Okey, tak ada period dia pun mandi keluar lagi. Okey. Sebab tu kadang sebahagian ulama dia mengatakan tunggulah kalau ada tanda awak bersih. Jadi ini anak menentukan tanda kita bersih ni macam mana. Sebab ada yang berpandangan dia kata tunggu bersih memang tak keluar apa-apa. Lepas tu ada yang kata masukkan kapas. Kan putik kapas ke apa ke, okay, masukkan ke dalam tengok ada darah ke ataupun tidak. Kalau tak masukkan jari kita, disebut meruang kan. Jadi dia masukkan jari, dia check tengok ada ke tak ada. Jadi bila cairan yang keluar itu adalah cairan yang jernih, yang putih. Okey, maka dia boleh mandi sudah. Macam tu. Okey. Baik, bagus. Ada kawan Siti, tempoh haid dia 7 hari. Tapi hari 1, hari pertama hingga hari 4 tanda coklat-coklat pekat. Hari ke-5 hingga 7 barulah darah haid itu betul-betul turun. Jadinya hari 1, 4 itu, 1 hingga hari ke-4 tu masih dikira darah haid kan? Yes, betul Siti Hasmah. Jadi dia hari pertama sampai hari ke-7 tu dah dikira haid. Sebab basically darah haid kita itu permulaan dia datang adalah warna coklat ataupun warna gelap. Ya warna hitam, warna coklat. Hitam tu taklah hitam sangat sebenarnya. Dia lebih gelap.
Gitu. Tapi kita nampak macam warna coklat. Ya, sebab warna coklat pun ada warna coklat lain. Warna perang pun boleh dianggap warna coklat juga. Gitulah warna-warna ni kan, jangan rabun warna sudah. Okey. Baik, next. Ustazah, betul ke jika waktu berhenti haid ialah sebelum subuh? Kita wajib solat isyak dan qada solat maghrib. Saya dapat ada kawan forward di WhatsApp. Okey. Yang ni saya pegang kepada mufti wilayah persekutuan lah. Kat situ memang sangat jelas. Dia kata kalaulah kita berhenti haid sebelum solat subuh. Jadi kalau sebelum solat subuh itu sempat, kalau sekadar kita angkat takbir dan niat, ya, kita angkat takbir, niat kita untuk solat isyak. Jadi eloklah tu solat isyak, tapi untuk solat maghrib tak perlu qada. Yang qada solat maghrib tu tidak. Yang wajib pada dia sebab belum masuk solat subuh, ada dia punya tanggungjawab untuk solat isyak. Jadi kalau sempat dia angkat takbir, kemudian dia dapatkan satu rakaat, maka kalau mazhab Syafi'i dapat satu rakaat. Kalau mazhab lain dia angkat takbir saja. Mazhab Hanafi ada angkat takbir, lepas tu azan subuh. Dia dah dapat isyak. Begitulah. Tapi sebab kita ini dalam keadaan kita menanggung hadas asalnya kan. Kemudian kita mandi pula sebelum subuh. Jadi kita tahu ada waktu tertentu untuk kita sempatlah nak solat isyak. Jadi bila kita time solat isyak itu bergema azan, dapat satu rakaat, alhamdulillah lah tu dikira dah dapat lah tu. Macam tu kan. Okey, kalau tak dapat tak apa, tetap buat. Walaupun hanya dengan takbir. Ya, sebab sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa takbir saja dah masuk, dah dapatlah tu rakaat tersebut. Jadi dia punya tuntutan adalah solat yang mana tadi? Isyak. So qada maghrib tak. Sebab asalnya dia itu memang haram solat. Walaupun memang boleh dijamakkan kan, dia adalah dia punya pandangan tu. Dia kata sebab isyak ni kan kawan dia maghrib. Tak ada dia macam tu, sebab untuk jamak sahaja boleh. Untuk jamak je baru datang kawan tu lah, istilah kawan tu. Tapi kalau yang bab untuk qada tu dia tidak begitu. Ya, kalau siapa yang berpegang terhadap itu, percaya kalau dia nak buat, buatlah. Tapi kalau pandangan ulama-ulama yang muktabar, dia kata tidak. Sebab asalnya hukum kita adalah haram dan kita tak boleh melakukan, dalam keadaan kita tidak boleh melakukan solat. Walau bagaimanapun, tadi yang datang zuhur tu tadi kan, waktu period dia zuhur. Waktu zuhur tu waktu bila? Pukul 3 petang. Jadi waktu zuhur pukul 1.30, 1.20. Dia tak lakukan solat pada waktu tu. Pukul 3 petang dia nak solat, dia rasa macam terkencing, dia pergi ke toilet, dia ambil wuduk, ya. Lepas tu nak dia time-time tengah bersihkan diri, alamak period. Macam mana ni, dia kata tak bolehlah solat zuhur. Okey, sebahagian ulama khususnya daripada mazhab Syafi'i mewajibkan kita untuk qada yang itu. Sebab apa? Sebab hukum asalnya kita suci. Jadi suci maksudnya bertanggungjawab untuk selesaikan kita punya solat. Maka wajib kita tunaikan solat. Tapi sebahagian ulama, ini kalau mazhab Syafi'i dengar dia mungkin tak setujulah. Tapi sebahagian ulama dia mengatakan bahawa bukankah waktu solat itu memang ada tempohnya. Jadi kalau kita tangguhkan, memang kita nak solat pukul 3 petang, begitu kan? Tidak ada dosa sebab memang ada tempoh untuk solat. Jadi waktu tempoh untuk solat datang pada waktu tempoh itu period lah pula. Maka tak perlu qada. Itu pandangan yang lain. Banyak pandangan sebenarnya. Okey, jadi kita nak ikut pandangan yang mana ni Ustazah? Ikutlah mazhab kita Syafi'i. Kan? Kalau kita ganti qada kita punya solat itu, tak rugi pun. Kita rasa lagi puas hati, kita lagi rasa tenang dan sebagainya. Tapi seandainya ada sahabat-sahabat kita yang berpegang kata tak perlu, sebab patutnya memang tempoh zuhur tu, sebab tempoh zuhur tu belum habis lagi, anytime aku boleh buat kan. Dia kata kan. Okey, lepas tu dah period waktu tu, nak buat macam mana? Aku memang tak boleh lah sebab tu waktu zuhur. Okey. Tak apa. Jadi kita pun faham. Jadi janganlah kita kutuk dia, menghukumkan dia dosa pula. Sebab ada beberapa pandangan ulama. Okey. Faham tu? Okey. Jadi apabila kita cerita mana satu yang kita nak qada ni? Mana satu yang perlu qada? Qada yang lepas haid ke sampai qada maghrib tu ke? Okey, ataupun qada yang sebelum kita datang haid. Kemudian time kita nak solat barulah haid, ya. Okey. Mana satu yang lebih?
Yang lebih baiknya, yang lebih tinggi nilainya adalah yang waktu sebelum datang haid. Sebab kita asalnya hukumnya adalah kita wajib untuk solat, kan? Tapi kepada haram solat. Jadi kat situ tuntutan tu masih ada lagi. So kalau boleh kita selesaikan yang manakala yang tadi tu kan kita lepas solat subuh atau sorry sebelum solat subuh tu kita mandi. Jadi tuntutan yang ada situ isyak. Tapi solat maghrib tu tak perlu untuk kita qadarkan sebab tuntutannya asalnya tu daripada kita ni masih haram untuk menunaikan solat. Okey. Boleh faham tu ya perubahan hukum haram kepada hukum wajib solat dan asal yang tadi wajib solat kepada haram. Jadi kat situlah perbahasan para ulama. Walau bagaimanapun sahabat-sahabat yang kasihi, mungkin kalian akan berjumpa lagi lah dengan beberapa pandangan kan, itu. Tapi tak mengapa, tengoklah dan lihatlah analisa dan rasa kalau kita tengok yang ni, okey, kita fahaman kita yang itu, kita lebih selesa dengan fahaman tersebut, kita ambil lah fahaman tersebut. Okey, so jelas ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kemudiannya untuk akan datang insya-Allah ada tak lagi soalan-soalan sebab saya akan saya buka lagi pada soalan ni. InsyaAllah istihadahnya kemudian cerita pasal keputihannya kita akan sambung pada sesi akan datang. Okey. So kalau ada soalan, ada tak lagi soalan? Tak ada soalan, kalau nak bertanya suara pun boleh. Boleh buka mic. Okey. Pengurusan paid period. Terima kasih Sairatun Najah. Pengurusan paid period. Bolehkah kita anggap paid period macam lampin pakai buang bayi? Maksudnya boleh dibuang begitu saja tanpa dibersihkan basuh. Maksudnya kan. Contohnya kalau kita pergi camping dan sebagainya di tempat air yang terhad atau air tak ada. Ya, kalau tak ada pilihan, okey, bolehlah. Kalau tak ada pilihan kan kita boleh buang. Cumanya sekali lagi pada pandangan saya kalau you all benar-benar sayangkan bumi kita ni lah, usahakan jugalah ya. Jadi kita bawa balik dulu ke, kan simpan dulu dalam plastik yang kedap udara ke, beg yang mana yang boleh simpan. Jadi kena bila balik tu tolong selesaikan, tolong kita bersihkan. Cuma kalau benda itu terdedahlah kepada udara, dia boleh kualiti udara kita tu agak rendah sedikit. Jadi kita tak naklah sebab darah ni tempat bakteria membiak dan sebagainya. So yang boleh meneutralkan itu adalah tanah dan air. Kalau misalnya kata pergi camping ke apa ke, kalau boleh ditanam, tanam je dalam tanah. Tapi jangan dibuang dalam tong sampah yang akan bercampur dengan banyak lagi jenis bakteria dan kuman-kuman yang ada dekat dalam tong sampah tu. Sebab bila kita buang dalam tong sampah, dia bukan setakat beg kita je kan. Dia ada apa? Dia ada makanan lagi kan, bakteria makanan lain, bakteria tulang ikan lain, bakteria apa tu sampah kulit ke daun ke apa semua lain. Dia bercampur-campur kat situ. Dah dia berkahwin campur. Kan? Okey, jadi pada pandangan saya, elok kalau buang pun buang pada tempat yang sesuai. Kalau perlu nak tanam, tanamlah. Kalau tak boleh nak basuh, tak apa. Kan? Tapi kalau perlu tanam. Kalau perlu boleh dibawa balik, bawa balik. Kemudian kita barulah kita basuh. Kita disposekan benda itu dengan cara yang sangat bertanggungjawab. Okey, ada juga yang memang dekat toilet disediakan dengan bahan tong-tong tu kan, yang itu pun boleh guna, tapi secara jujur saya rasa benda itu akan menambahkan lagi bahan-bahan kimia, chemical di atas dunia kita ni yang dah tua sangat usia dunia ni. Wallahualam lah, itu daripada sudut mungkin kalau kita lihat pada kita menyokong kepada green life kan, menyokong kepada kehidupan kelangsungan bumi kita dan sebagainya. Baik. Yes, okay. Terima kasih Siti. Dia kata ada pilihan lain zaman sekarang ni. Ramai juga kawan-kawan dah mula guna menstrual cup. Jadi menstrual cup tu memang bersih, hygienik kan, cuma dia agak tidak sesuai dengan mungkin yang biasa datang period tu berlambat-lambat.
Kan jadi setiap 2 jam kena tukar, setiap 2 jam kena tukar. Ada yang macam tu, jadi setiap 2 jam tu dah penuh lah cup dia tu. kena buang kan. Jadi kita kesesuaian adalah jadi memang menstrual cup ni adalah salah satu daripada cara yang terbaik untuk kita sayangi bumi kita. Kan jadi dia cuma pakai cup tu, masukkan dekat dalam sebab dia sangat lembut. Dan kemudian dia akan menakung darah kita, so time bila kita nak bersih pergi ke toilet anytime kan kita pergi toilet aja, lepas tu keluarkan, kita buang darah tu, kita basuh cup tersebut, lepas tu kita pakai semula kan. Jadi tak perlu orang kata nak tukar banyak kali ya. Okey, jadi terima kasih Siti Hasmah boleh bagi tahu berkenaan dengan tu. Pilihan lebih baik adalah pad kain. Okey, pad kain ada cabaran dia. Antara cabaran dia adalah time kita nak basuh tu, nak keluarkan darah sebab kita kena rendam dulu kan, sebab dia punya serapnya tu kan, dia menyerap dan bila nak keluarkan darah, sometimes bila kita dah bersihkan apa semua, dia bau darah lagi, jadi nak cuci tu memang agak lama lah. Mungkin kalau siapa yang pandai tu dia basuh dengan apa, air panas ke kan, dia letak sabun mandi, sebab kalau sabun mandi yang ketul dia mudah kan nak hilangkan kesan daripada darah haid kita tu. Jadi biasanya kalau pengalaman saya ni bila nak basuh mana-mana cadar ke kan, baju ke, dan dah terkena tembus kita kata tu, sabun buku itu dia tidak pernah mengecewakan kita. Kadang kalau pergi ke hotel tu saya suka bawa ambil simpan yang sabun yang kecil-kecil tu. Jadi ambil sabun mandi tu terus bawa ke mana-mana, jadi mudahlah untuk basuh. Betul kan, pilihan lebih baik adalah pad kain, betul, dan sabun mandi yang paling mudah memang. Dan lagi best kalau time kita basuh pad kain tu, kita rendamkan dengan sabun mandi dan air panas. Jadi dia memang akan, Masya Allah, kita kocak-kocak je macam tu kan. Jadi dia punya dengan air panas tu, dengan panas kita kocak-kocak macam kita basuh tuala Norwex. Kan pun dengan air panas dia cepat hilang kan. Jadi kita masukkan air panas, letak sabun mandi dan kita kocak-kocakkan. Lama-lama tu dia akan jadi bersih balik. Jadi subhanallah. Tu cara-cara lah, tips-tips ya yang mungkin Masya Allah ramai ni yang boleh kongsi tips dan juga petua kan untuk lebih selamat. Okey, kita ada dalam lebih kurang 10 minit lagi. Ada siapa-siapa yang nak bertanya, boleh silakan terus untuk bertanya. Jadi kita alhamdulillah kita pergi daripada satu bab ke satu bab kan. Okey, sangat cantik kita punya perbincangan sikit-sikit dan ada ruang lah untuk kita bertanya dan sebagainya. Jadi kita dah cover untuk kali ini darah haid, kemudian kita cover darah wiladah, kita juga cover darah nifas, dan kemudian kita sebut juga berkenaan dengan pendarahan ataupun keluarnya darah sebelum kelahiran kan. Kita dah tahu status darah itu apa dia kan. Okey, dan kemudian juga lendir dan air ketuban, kita tahu pula status dia apa. Jadi semuanya itu adalah najis. Okey. Baik. Okey, berapa hari selepas suci dari darah nifas baru dikira haid? Okey. Dia tidak ada tempoh sebab biasanya kalau cukup 60 hari kadang-kadang itu dah maksima kan, 60 hari. Lepas tu keesokannya dia datang darah, maka itu adalah darah haid. So macam mana nak tahu? Okey, nak bezakan dia adalah bila kita darah nifas ni dah masuk dah mungkin 38, 39 hari. Lepas tu keluar lendir yang bersih. Kan dia dah coklat. Lepas tu nampak pula keluar warna keruh kan. Coklat warna kuning. Lepas tu keruh. Lepas tu tiba-tiba cecair dia putih. Jadi bila dah cecair putih itu merupakan tanda kita sudah keluar daripada hadas besar nifas. Kita pun mandi. Bila kita mandi, keluar pula darah warna coklat atau warna hitam. Kan? Mungkin tak sampai beberapa waktu, mungkin tak sampai sehari pun, ya. Tapi sudah ada dipisahkan dengan lendir yang bersih itu tadi.
Because salah satu daripada tanda kita suci keluar lendir putih. Itu daripada hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Okay, jadi bila tanda tu macam tu, dan barulah kita mandi. So bila mandi keluar pula darah lagi, itu bukan darah nifas, itu adalah darah haid. Ya, okey. Jadi dia punya masalah cabaran kita adalah nak tahu bezakan bila dia punya nifas tu habis, tanda-tanda nifas habis. So seandainya tidak ada tanda-tanda keluar, tak ada tanda keluar. Jadi bila tanda keluar tu, kita itu yang kita kadang bila mandi keluar lagi darah warna coklat ke apa ke, selama mana dia tak panjang ke 60 hari tu, jadi dia boleh dikategorikan sebagai darah nifas. Ya? Kalau dia keluar, kita faham, kita senang nak cakap, dah bersih dah aku. Ya? Okey. Baik, terima kasih. Soalan seterusnya, Nur Hayati Hassan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah perkara-perkara yang diharamkan semasa haid dan mempunyai khilaf antara ulama-ulama fiqh? Thank you my dear. Yang ini yang saya lupa kan, padahal dah janji dah tu yang lepas nak cakap. Apa dia? Okey, semuanya ada 8 perkara yang diharamkan kepada kaum wanita apabila dia haid. Ya, daripada 8 perkara itu, 5-nya disebutkan sebagai majoriti ulama setuju atas haramnya. 3 lagi khilaf. Okay, faham ya? Daripada 8, 5 majoriti setuju kata benda tu haram. Yang 3 ada khilaf ataupun ada beberapa pandangan ulama ataupun 2 pandangan. Satu kata haram, satu kata harus. Okey. Apakah dia 8 tu? Kita catat dulu ya. Nombor 1, solat. Haram solat. Semua setuju. Yang kedua, tawaf. Jadi wanita-wanita yang ada hadas besar, termasuk lelaki yang berhadas besar, ya, haram pada dia untuk solat dan haram untuk dia tawaf. Jadi ini untuk orang yang kategori hadas besar. Okey. Kemudian yang ketiga, haram juga berpuasa. Yang ini juga dipersetujui oleh para ulama. Maksudnya ini adalah larangan yang disepakati. Okey. Kemudian apa dia yang ke 1, 2, 3, yang keempat larangan yang disepakati juga adalah bersetubuh dengan suami. Ataupun semua sepakat para ulama kata haram. Okey. Ni kalau orang putih je lah yang buat tu. Waktu haid pun kan. Waktu haid pun dia tak nampak benda tu memudaratkan. Ya. Okey. Kita orang Islam tak boleh. Ya. Okey. Yang kelima adalah apa? Dijatuhkan talak pada perempuan tersebut atau wanita haid tersebut. Dia dalam keadaan haid ataupun dia dalam keadaan nifas, haram untuk ditalak oleh suaminya. Suaminya yang menjatuhkan talak kan? Okey, haram. Hukumnya haram tapi talak tetap jatuh. Ya, okey, itu memang sengsara lah, sedih tu. Kan? Talak jatuh kan dah dalam keadaan haid dan nifas lagi, ya. Okey. Ini bagi kaum lelaki dia kena peka. Sebab apa agaknya Allah tak bagi jatuhkan talak waktu-waktu ni? Sebab biasanya pada waktu ini perempuan dia beremosi, ada pertukaran hormon. Dia sendiri tak mampu nak kawal pertukaran hormon ni. Dan kadang-kadang dia pun pelik kenapa perangai dia macam ni. Asyik merengek, asyik sedih aja, asyik tiba-tiba apa orang kata tu awan mendung macam tu kan. Jadi kaum lelaki dia kena faham lah. Bila faham, dia akan cepat memaafkan, dia boleh memujuk, ya, dia meneman pasangan dia. Ini yang penting ni, ilmu-ilmu seperti ini. Masya Allah, saya teringat guru saya pensyarah dulu, dia kalau buat program Fardu Ain, soalan yang paling banyak dia tanya adalah pasal haid. Yang jawab tu lelaki dengan perempuan. Jadi bila ada orang komplain, dia kata macam mana placement test untuk Fardu Ain ni banyak sangat pasal haid. Kita orang lelaki. Dia pun cakap, awak wali, awak patut tahu pasal haid. Awak kena lebih tahu daripada perempuan. Sebab awak ni yang akan jaga solat dia, yang akan bimbing dia, akan pantau dia. Tahu. Habis kena basuh. Jadi Masya Allah. Daripada situlah dia pun akan tahu kan dia tak boleh talak isteri dia dalam keadaan haid dan nifas. So 5 ini disepakati oleh ulama fiqh. Baik, apakah 3 yang tidak disepakati?
Okey, 3 yang tak disepakati itu adalah menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. So kita tahu kan mushaf Al-Quran tu yang ayat-ayat Al-Quran semua ada tertulis. Okey. Jadi itu nama dia mushaf. Tak ada terjemahan. Tak ada. Okey, itu yang jadi menyentuh dan membawa mushaf. So sebahagian ulama kata boleh. Okey, sebahagian ulama kata tak boleh. Jadi kita punya stand, kita tengok ada tak keperluan untuk kita sentuh mushaf. Contoh keperluannya adalah kita kena selamatkan Al-Quran itu. Kan janganlah pula selamatkan daripada banjir, hanyut, kebakaran. Kita kata, oh tak apa, kita hide. Kan itu ada keperluan. Selamatkanlah. Ya. Okay, kalau habis tu kalau yang misal kata period dia tak sentuh mushaf, dia nak baca Al-Quran tapi dia gunalah Al-Quran lain yang bukan mushaf, yang ada terjemahan dia kan. Yang tu harus, yang tu boleh. Ya, okey. Yang tak boleh mushaf sahaja ikut mazhab Syafi'i. Walau bagaimanapun yang ulama lain kata boleh. Ya, okey. Next adalah membaca Al-Quran. Yang ini juga dikhilafkan oleh ulama. Ya, mazhab Syafi'i kata tak boleh. So kalau nak baca dalam hati, diam-diam je. Tapi ulama lain kata boleh. Now macam mana stand kita? Tengok keadaan kita. Stand kita tengok keadaan kita. Kalaulah kita ini hafizah, kalau kita ini sedang belajar Al-Quran, ya, kalau kita juga mengajar Al-Quran, dan kalau kita tutup kelas, adalah berapa hari kelas tu? 7 hari. Buatnya pula datang memang 15 hari. 15 hari tak baca Al-Quran. 15 hari tak mengajar Al-Quran. 15 hari tangguh kelas. Tak boleh kan? Jadi kita ambil pandangan yang boleh. Okey, so tapi kalau tidak ada apa-apa, kita mendengar sahaja lagi baik. Ya? Okey, kita hormati pandangan para ulama ini kalau tak ada apa-apa keperluan. Okey. Dan last sekali adalah, ini juga khilaf ulama, berhenti atau menetap di dalam masjid, yakni beriktikaf. Iktikaf duduk dekat dalam masjid. Maka bila iktikaf, khilaf ulama. Ada sebahagian kata boleh, ada sebahagian kata tidak boleh. Ya, okey. Jadi ini memang ada perbahasan hadis dan sebagainya lah. Okey, so kita punya stand macam mana? Stand kita sekali lagi bila ada keperluan. Ya, so bila ada keperluan kita duduk dekat dalam masjid. Contohnya ada satu majlis pengajian di mana memang tak ada tempat lain, terpaksa kita duduk dekat dalam masjid. Kalau kita berada di luar, mungkin hujan ke apa ke kan, jadi memang terpaksa berteduh dekat dalam masjid juga. Jadi kat situ ada keperluan. Tak mengapalah. Tapi janganlah buat pengumuman, saya period. Kan? Nanti orang dah, halau lah pula kita. Padahal hujan tu ribut, taufan gitu kan. Macam mana nak iktikaf, kita nak selamatkan diri kita. Kan, jadi kat situ masjid boleh. Jadi sebab nak menyelamatkan nyawa kita lah. Okey. Right, so kalau tidak ada apa-apa keperluan atau sekadar melintasi, yang tu bolehlah, melintasi saja masjid tu boleh. Okey. Baik. Kemudian daripada Facebook kita, Aziah Ibrahim, alhamdulillah. Baik Aziah, apa soalan Aziah ni? Ustazah, jika zaman saya bersalin, saya tak mandi wiladah, macam mana? Sebab tak tahu apa hukumnya. Ada mandi untuk hadas besar nifas tak? Okey, kalau ada mandi untuk hadas besar nifas, tak apa. Dia dah terangkat sekali. Sebab satu mandi hadas, dia akan mengangkat keseluruhan hadas yang kita ada. Okey ya. Jadi kita banyak kali hadas boleh. Jadi maksudnya hadas wiladah pun diangkat, hadas nifas pun dia angkat juga. So sama juga dengan orang yang mengadakan hubungan intim. Saya minta maaf sebut kalau benda ini ni, tapi nak ceritanya bukan setiap sekali hubungan intim tu dia kena mandi, tak. Ya, dia boleh beberapa kali and then kemudian baru dia mandi sekali. So sama juga dengan hadas yang wiladah tu tadi. Tapi sekarang ini dah tahu, tak apa kan. Jadi alhamdulillah kita jadi lagi jelas. Okey. Baik. Seterusnya, okey, terima kasih yang bertanya. Kemudian Ustazah, apakah amalan yang sesuai ketika haid? Banyak sangat. Doa boleh.
Jadi doa-doa daripada Al-Quran kan, kalau kita biasa baca Al-Fatihah untuk doa, okay, sebelum kita memulakan kerja kita baca Al-Fatihah, sebelum kita memulakan majlis ilmu kita baca Al-Fatihah. So kalau dah biasa dengan yang itu dan itu dianggap sebagai zikir kita, doa kita boleh. Ya, jadi banyak doa-doa dalam Al-Quran, sangat banyak. Kita membaca doa-doa yang berbentuk ayat Al-Quran itu juga hukumnya harus. Tapi jangan kita niatkan memang aku nak baca ayat Al-Quran ni. Walaupun kita nampak tu doa, kita baca Al-Quran. Itu berdosa lah sebab kita macam tidak menghormati Al-Quran. Ya? Okey, sebab kita dalam hadas besar, dia dianggap semuanya ibadah. Maka ibadah itu kita kena buat ikut set apa yang Allah nak. So Allah tak bagi kita pegang dan Allah tak bagi kita baca Al-Quran sebab kita dalam keadaan hadas, maka menghormatinya tanda kita mentaati Allah dan kita menghormati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. So selain daripada itu boleh baca buku, okey, boleh baca hadis, okey. Macam mana pula kita pegang Al-Quran yang ada terjemahan dekat dalam handphone kita. Yang ini hukumnya harus, cuma eloknya bila kita tu janganlah nak menyentuh pula kan. Jadi seeloknya kita baca saja, bawa saja. Jadi janganlah disentuh. Okey. Dan jangan baca di dalam tandas. Kemudian kita baca apa? Boleh baca hadis. Okey ya, saya bacakan kat sini ada banyak sangat. Dia punya kelebihan amalan-amalan untuk orang yang haid, menjaga aurat sepenuhnya, menjaga adab dan batas pergaulan, memahami Al-Quran melalui terjemahan dan tafsir-tafsirnya, menghafal dan memahami maksud intipati hadis. Kelima, banyakkan baca buku-buku ilmiah seperti sirah-sirah Nabi, sahabat, tazkirah dan sebagainya. Kemudian berzikir, bertahlil, bertahmid, bertakbir, bertasbih. Kemudian baca solawat, banyak kan? Kemudian banyakkan berdoa. Lepas tu baca Al-Quran dalam hati, mendengar Al-Quran, ikut kelas-kelas ilmu. Okey, Masya Allah. Kemudian mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, memperbanyakkan istighfar, ulang hafalan Al-Quran. Ini mengikut pandangan Imam Malik. Ya, okey, itu yang mengharuskan, boleh. Kemudian banyakkan bersedekah, kemudian membuat kebajikan orang lain kepada orang lain dan tidak membebankan orang lain. Okey. Baik, Azida ada tanya, bolehkah kita berwuduk dalam keadaan hadas besar, contohnya sebelum tidur? Baik. Sebahagian ulama, majoriti ulama, dia ambil wuduk ini adalah ibadah. Maka kita tidak diharuskan, tidak digalakkan untuk mengambil wuduk ya, sebelum apa-apa pun di saat kita sedang period. Kalaupun kita dah jadi sebagai satu rutin kan, kita ambil wuduk dan sebagainya, kalau dah terambil itu tak apalah, tapi jangan niatkan itu sebagai ibadah ya. Okay, sebab kita tak dibenarkan dan malah actually kalau kita ambil pun dia tidak ada apa-apa guna kesannya sebab dia hadas kecil, untuk angkat hadas kecil sedangkan kita menanggung hadas besar. Tapi kalau niat kita tu bila kita basuh anggota-anggota wuduk ini untuk dapat kesegaran. Sebab kita tahu kan Allah tentukan anggota-anggota wuduk kita ini tu tandanya ini adalah anggota-anggota yang boleh memberikan kesegaran pada kita. So because of kita nak segar, nak refresh, yang tu tak apa. Tapi kalau kita ambil wuduk because of kita memang nak melakukan ibadah padanya, yang ini tidak dibenarkan. Okey, baik, jelas ya. Okey. Nazatul Naina, pegang Al-Quran yang ada terjemahan harus hukumnya, cuma jangan disentuh tulisan Al-Quran itu ya. Okey. Nazatul Naina lagi. Waalaikumsalam kepada sahabat-sahabat semua, masya-Allah. Sekarang dah pukul berapa dah ni? Pukul 3.35. Saya minta maaf tadi hilang sekejap ya daripada radar kerana ada masalah teknikal. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah ataupun kelas yang akan datang dan kita akan bincangkan pula topik istihadah dan juga topik keputihan ya. Okey. Jadi salam sayang, salam kasih buat semua sahabat-sahabat yang berada di Qatar pun ada kan,
daripada Dubai pun ada, daripada mana-mana lah yang tu ya, daripada Malaysia juga. Satu mana daripada Malaysia, saya tahu. Okey. Dan jaga diri, jaga kesihatan, jaga keluarga. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, sekian.